Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabi sekalian. Bapa negara rupa-rupanya bolehlah kita katakan sebagai bapa spin negara selain dari bapa cukai negara. Sebab apa? Sebab macam biasalah kalau dia tanya soalan yang memang dia tak tahu nak jawab macam mana, dia akan spin berpusing-pusing mengeluarkan ayat yang sama sampai kita mendengar pun pening. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada isu T15, T15, pengkelasan golongan maha kaya yang menjadi bualan yang paling hangat sejak pembentangan belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Di mana ianya menjadi satu polemik kerana memang kalau ikutkan takrifannya tak jelas T15 itu mewakili siapa dan berapakah jumlah pendapatannya dan sebagainya. Sebab kalau kita ikutkan tuan-tuan dan puan sekalian, satu-satunya takrifan yang ada berkenaan dengan T15 ini ialah seperti mana yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia ataupun DOSM, di mana berdasarkan kepada statistik tersebut, mereka yang boleh dikategorikan sebagai T15 ialah mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah sebanyak RM13,000 lebih sebulan. Which is benda itu memang sangat-sangat tak cukup lah untuk mereka yang berada kat KL atau Selangor atau mungkin Penang atau mungkin GB untuk dikelaskan sebagai T15 atau golongan maha kaya. 13,000 isi rumah tu sederhana je kat KL ni pun. Tetapi itulah, kita dah dengar penjelasan yang berbeza-beza. Menteri Ekonomi cakap macam ni, anak-anak papa cakap macam tu. Ramailah memberikan takrifan yang berbeza-beza. Kenapa? Kerana sampai kesudah takrifan T15 itu langsung tidak kita ketahui, bahkan kerajaan juga tidak ketahui tentang takrifan tersebut. Dan dekat Parlimen pada siang tadi, Ahli Parlimen Pasir Putih iaitu Ustaz Nik Zawawi telah bertanyakan sekali lagi berkenaan dengan takrifan T15 itu dan juga bertanyakan tentang kewajaran mengenakan cukai sebanyak 2% untuk dividen-dividen saham. Ini soalan daripada Nik Zawawi dan terus saja jawapan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk anda tonton dan tolong sediakan baldi kalau anda tak tahan. Cuba tuntut. Dan setakat ini jawapan kepada definisi T15 ini belum diberi jawapan dan saya dan rakan-rakan yang lain juga kita kedengaran pentafsiran secara bersendirian. Menteri Ekonomi cara dia sebut 12,000, ada yang sebut 15,000, ada yang sebut 20,000. Jadi itu satu perkara. Perkara yang kedua berkenaan dengan individu berpendapatan tinggi. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Kota Melaka, di mana ahli-ahli perniagaan yang berbentuk individu, usaha-usaha individu dia, di mana peniaga-peniaga ini sebenarnya mereka terpaksa membayar banyak. Orang datang minta sumbangan, minta itu, minta ini. Kita lagi ada dengan lembaga hasil dalam negeri dan sebenarnya macam-macam. Macam-macam jabatan-jabatan kerajaan dengan sekolah dengan apa. Jadi tanggungjawab kita di peringkat masyarakat ini kita sempurnakan perkara ini. Jadi kalau ditambah dengan 2% cukai dividen ini, saya kira terbeban dan resiko dia kemungkinan pelabur-pelabur dalam negara ini dia akan berpindah ke luar negara dan seumpamanya. Jadi apakah mekanisme yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan untuk menangani perkara seumpama ini? Saya terima kasih kepada peneliti. Cuma wunsing saya itulah. Kita ni tak banyak bicara soal pertahankan kepentingan golongan bawahan. 85% tu bagi kita tak penting. Kita hanya fikir ni yang nak pertahan ni apa dia? Orang yang punyai milik saham 2 juta. Ya. Itu dalam satu syarikat. Bukan syarikat dia, bukan bangunan dia, bukan keuntungan yang lain, daripada milik saham. Tentu semua syarikat, semua individu termasuk kita ada tanggungjawab masing-masing. Tetapi apakah boleh kita putuskan bagi negara secara progresif menafikan keperluan mengenakan saham atau mengenakan cukai ke atas dividen bagi orang yang milik saham berjuta ringgit? Ini isu dia. Jadi saya harap ahli yang berhormat
Kalau ada cadangan, bagi cadangan lain. Tapi jangan cadangan tak boleh cukai orang kaya. Ini saya rasa satu perkara yang sangat aneh dan bertentangan dengan prinsip yang kita nak tegakkan, pengagihan kekayaan secara adil. Kemudian dibangkitkan juga tentang kecelaruan tafsiran. Tak benar. Saya dengar ucapan baik Menteri Ekonomi, itu Keuangan, kita kata DOSAM sekarang, Jabatan Statistik menetapkan 13,000. Dan kita fikir agak rendah. Kenapakah kita nak fikir naik 15 atau 20? Itu sedang dibincangkan. Ya. Jadi tidak ada pencanggahan sama sekali. Dan ini kita rujuk ke Mesyuarat Jemaah Menteri. Mengapa kita tetapkan T15 dan 13 itu angkat ditingkatkan jumlah pendapatan. Kita terus lompat kepada jawapan Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana Perdana Menteri pada peringkat awalnya menyatakan kenapa kita duk sibuk-sibuk pasal T15. Kita jarang bercerita untuk mempertahankan T85. Macam ni sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang diutarakan oleh Ustaz Nizawi itu dah cukup betul dah sebenarnya. Sebab ialah sekarang ini kerajaan kelihatannya seolah-olah macam hendak mencukaikan segala benda kepada golongan yang konon-kononnya upper echelon ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, kerajaan macam tidak ada sebarang mekanisme yang betul-betul jitu untuk memastikan pencukaian yang lebih efektif, yang tidak membebankan dan membolehkan T15 ini membayar cukai dengan senang hati serta hasil yang banyak dapat diperoleh oleh kerajaan. Itu maksud Ustaz Nizawi. Sebab betul lah, terlalu banyak sangat cukai yang dikenakan sehingga ini boleh datangkan ketakutan dan juga keresahan kepada pelabur-pelabur untuk datang melabur dekat negara kita ini. Sebab dasar pencukaian kita pun tak jelas sebenarnya. Terlampau kelang kabut. Ibarat macam orang kata apa, mix and match saja dasar pencukaian kita ini. Tidak ada sebarang kerangka yang betul. Janji beri cukai, cukai. Janji dapat pendapatan. Itu saja. Bahkan, benda inilah yang memeningkan kepala rakyat kalau ikutkan. Sebab basically mereka ini tidak pernah dijamin selamat daripada hasil-hasil cukai terhadap T15 golongan maha kaya ini. At the end of the day, mereka juga yang kena. Tapi itulah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia cuma nak alihkan isu, kita asyik pertahankan T15. Kenapa tak nak pertahankan T85, baki 85, golongan marhain, golongan bawah ni sebagainya. Ini bukan soal pertahan tak pertahankan. Kita persoalkan tentang sistem dia, tentang mekanismanya, tentang apakah kerangka. Itu saja. Tetapi yang jelas dan nyata tuan-tuan sekalian, memang kerajaan ini, memang Perdana Menteri ini sebenarnya tidak ada kerangka langsung. Yang masa belanjuan tu dia umum, dia just umum ikut setiap mulut je lah. Jadi nampak macam, inilah golongan maha kaya yang perlu kita cukaikan dan pelbagai lagi. Dan menyebut tentang kerangka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama juga halnya dengan T15, tentang berapakah julat pendapatan itu sebenarnya. Dan berdasarkan kepada jawapan Perdana Menteri, memang kita dapati sebenarnya beliau pun tak tahu sebenarnya pengkelasan tu nak buat macam mana. Dan bila didedahkan tentang pengkelasan oleh DOSAM, beliau pun berpusing-pusing. Dia kata, 13,000 terlampau sikit. Mungkin kita akan naikkan ke 15,000 ke 20,000 ke sebagainya. Tetapi seperti mana dikatakan oleh Rafizi, kita nak mekanisme itu bukan sekadar jumlah pendapatan itu, tetapi tentang bagaimanakah ianya nak dikira berdasarkan relatif pendapatan. Berdasarkan kepada lokaliti, berdasarkan kepada pendapatan bersih dan sebagainya. Kira Perdana Menteri, macam saya katakan, selalu saya katakan, beliau sebenarnya tidak ada idea. Beliau clueless. Beliau tak tahu. Yang beliau tahu, beliau kena buat sesuatu untuk nampak popular di kalangan mata masyarakat. Beliau nak buat sesuatu supaya nampak macam beliau buat kerja. Padahal hakikatnya kelang kabut. Sangat-sangat kelang kabut. Takrifan T15 ini pun tidak jelas. Kalaulah Perdana Menteri pun tak dapat nak memberitahu tentang T15 itu golongan apa, dan kenapa dia sebut T15 at the first place? Bila dia sebut tu seolah-olah memang dia tahu tak, 15% maha kaya. Tetapi takrifan maha kaya itu pun beliau tidak mampu untuk jelaskan kepada kita semua dengan tuntas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan how? Macam mana benda ni kita nak jadikan sebagai satu perkara yang menyenangkan masyarakat? Bila kita suarakan tentang perkara ini, bukan bermaksud kita nak mempertahankan golongan maha kaya. Tidak. Tetapi kita hendak memastikan yang kerajaan ini, bila dia umum sesuatu, kena pastikan kerangka dah ada. Bukan umum dahulu and then kaji. Sudahnya tunggang terbalik dan pelaksanaannya dibuat secara sangat-sangat ad hoc. Macam Budi Madani, macam Padu dan pelbagai lagi. Sangat-sangat ad hoc sampai tahap memaksa rakyat. Ini yang kita tak nak.
Pengalaman dah ada, sejarah dah ada. Kita tak nak benda itu berulang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betul atau tidak apa yang saya katakan ini? Tetapi itulah dia. Sekali lagi lah, saya bagi cadangan kepada Perdana Menteri. Kalau susah sangat, dan anda just rujuk saja kepada senarai Forbes, senarai orang terkaya dekat Malaysia. Mereka yang mempunyai net worth ataupun nilai bersih 3 juta ringgit ke atas. Ini termasuklah pendapatan, aset, saham, hartanah, segala benda, tolak liability, tolak dengan komitmen dan sebagainya. Aset bersih ataupun nilai bersih 3 juta ringgit ke atas, inilah golongan maha kaya. Ramai bilangan mereka dekat Malaysia ini. Mungkin dalam 5%, mungkin dalam 10%, ada. Memang ada belaka. Jadi daripada anda dok pening kepala nak kaji balik dengan data dosem lah, nak rujuk LHDN dan sebagainya, fokus saja kepada senarai Forbes itu dan cuba linkkan dengan LHDN padu dan pelbagai lagi. InsyaAllah kita akan jumpa majlis yang lebih ampuh untuk mengenal pasti siapakah golongan maha kaya ini sebenarnya, dan mereka ini of course tidak boleh lari. Kenapa? Mungkin mereka tidak ada pendapatan. Mungkin pendapatan mereka ini bentuk stok dan sebagainya menyebabkan mereka ni tidak ada pendapatan per se. Tidak ada duit masuk akaun. Tetapi mereka ni kaya raya sebab mereka ini dapat duit dalam bentuk stok dan sebagainya. Jadi nilai bersih atau net worth ini adalah kaedah yang saya rasalah lebih sesuai untuk digunakan bagi menentukan siapa sebenarnya golongan maha kaya yang patut bayar segala bapak cukai dekat negara kita ini. Dan sekali lagi saya nak terangkan dekat sini dan tegaskan di sini. Walaupun saya ini bukanlah peminat GST, tetapi daripada kerajaan duk nak memperkenalkan cukai itu ini sebagainya sebab berlambak-lambak je cukai. Scrap saja semua cukai tersebut. Hapuskan saja semua cukai itu dan kenalkan satu cukai saja, iaitulah GST. Buatlah 5% ke 4% ke. Saya jamin kutipan daripada GST satu itu saja sekiranya kalau dilaksanakan dengan baik, ianya akan memberikan hasil yang jauh lebih banyak berbanding dengan segala cukai yang dipertinggalkan oleh kerajaan sejak mula mereka mentadbir negara ini. Walaupun dikumpulkan semuanya, hasil GST akan jadi lebih banyak. Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau GST tahun 2016 boleh collect sampai 40 bilion lebih dalam pada harga barangan tidak semahal sekarang, saya tak nampak sekarang ini kutipannya perlu jadi lebih sedikit. Bahkan ianya boleh jadi lebih banyak sebenarnya. Tetapi itulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau MP biasa pun boleh cakap macam ni, apatah lagi Perdana Menteri. Tapi itulah, kita just bagi cadangan. Dia nak dengar, tak dengar, terpulanglah wahai bapa cukai negara. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.